Assalamualaikum. Hai all. Okay, ini adalah ahli-ahli kumpulan kami. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni awak semua kena ikut kelas cikgu iaitu kelas pengkomputeran. Okey, kelas hari ni cikgu akan mengajar tentang komputer dan impak. Okey, subtopik yang kita akan pelajari hari ini dan apa yang awak dapat pada hari ini ada 3, iaitu yang pertama, membincangkan implikasi sosial berkaitan penggodaman dan cetak rompak perisian. Okey, yang kedua, mengkaji undang-undang cyber antara negara. Yang ketiga, mengkaji kerjaya berkaitan dengan bidang pengkomputeran masa hadapan. Okey, cikgu tak kesorangan hari ini. Okey, cikgu akan ditemani oleh rakan-rakan cikgu yang lain. So, di awal ni awak kena dengar cikgu membebel dulu dan awak akan dengar rakan-rakan cikgu pula yang sambung topik-topik yang seterusnya. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi pengajaran kita hari ini, cikgu nak main satu game dengan awak semua. Okey, nampak tak 3 perkataan kat belakang ni? Okey, so cikgu nak awak semua cari perkataan lain atau bina perkataan lain berdasarkan 3 perkataan belakang. Okey, contohnya, okey, apa yang perkataan tu? Penggodam. Okey, contoh penggodam. Okey, apa yang awak boleh bina daripada perkataan penggodam itu menjadi perkataan baru? Okey, cikgu bagi contoh mood, M-O-D, mood. Okey, yang kedua adalah apa ya? Doa, D-O-A. Okey, so itu adalah contoh dia. Jadi cikgu nak awak semua cuba cari perkataan lain ataupun bina perkataan baru menggunakan perkataan-perkataan yang cikgu nyatakan di sebelah ni. Okey, cikgu bagi awak 5 minit untuk cari perkataan ni. Okey, jom kita tengok apa perkataan yang ada. Okey. Opa, okey. Okey, semua betul. Okey, jadi tanya sebab awak rupanya awak involve juga dalam kelas cikgu hari ni. So, awak tak tidur. So, that's a good thing sebelum kita masuk dekat topik yang pertama. Let's go. Okey, yang pertama, cikgu akan menerangkan definisi apa itu penggodam, apa itu cetak rompak. Okey, seperti awak nampak, okay, penggodam adalah ataupun penggodam ialah yang kita selalu dengar lah. Apa perkataan hackers, right? Hackers for now yang ramai orang jadi hackers, menggodam bla 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 untuk dapatkan keuntungan. So, penggodam atau hackers ialah penjenayah cyber yang bertindak memintas komunikasi rangkaian untuk memperolehi data penting pengguna untuk dieksploitasi atau disalahgunakan. Okey, awak faham tak maksud dia? Maksud dia, penggodam ni adalah penjenayah. Betul kan? Okey, penggodam tu adalah penjenayah. Penjenayah yang macam contoh kan, kita biasa orang kata jangan transfer duit pakai wifi hotel. Sebab daripada situlah kadang-kadang diorang try to godam kita punya ID ke, kita punya data penting ke. Jadi diorang boleh dapat data penting kita tu dan diorang eksploitasikan untuk curi duit kita daripada bank kita. Macam tu lah sebagai contoh. Ataupun sebagai contoh penggodam ni, kadang mereka boleh dapat nombor telefon kita. Contoh dapat nombor telefon kita ataupun kita tekan je, dia dapat nombor telefon kita. Lepas tu daripada nombor telefon tu actually kita boleh dapat nama kita. Contoh nombor cikgu bla 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 bla. Okey, nama dia Putri Anissa. Okey, so dia akan call. Okey, hello, ini Cik Putri Anissa ke? Awak ada hutang ni. Tak pun awak langgar lari ni. Awak kena pergi balai polis. Tak pun kalau awak tak pergi balai polis, awak kena bayar saman through online bla 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 macam tu. So, actually kadang tak pun dia minta awak punya ID ke, tiba-tiba dia minta awak punya nombor kad bank ID ke, itu adalah penggodam. Jadi jangan termakan dengan scammer-scammer, hackers-hackers ni sebenarnya. Sebab daripada sebelum dia jadi scammer, diorang hackers dulu kita punya data untuk dapatkan maklumat lanjut lagi. Sebab tu dia jadi scammer, call kita and so on. Okay,
So be careful dengan penjenayah ni. Sebab diorang sekarang nak buat duit, orang sekarang dah tak rompak bank pergi pistol lah apa benda. Dah jarang. Okay, sekarang orang buat melalui cyber saja, melalui alam maya. Jadi kena berhati-hati. Okay, yang seterusnya adalah cetak rompak. Okay, cetak rompak ialah pencabulan hak cipta atau lebih mudahnya adalah menyalin semula, menerbitkan atau menggunakan bahan bercetak atau rakaman digital seperti video atau perisian komputer yang dilakukan tanpa kebenaran pemegang hak cipta bagi harta intelek tersebut dengan matlamat untuk mengaut keuntungan. Okey, yang ini mesti awak tahu kan semua. Alah, kalau dulu mesti yang biasa kamu, kalau tak tahulah zaman kamu. Zaman saya selalu nampak orang jual CD cetak rompak dekat tepi jalan. Okey, sebab dia menyalin semula. Dia beli CD yang original, lepas tu dia copy masuk dekat CD cetak rompak, CD biasa. Jadi itu namanya adalah menyalin semula hak cipta. Jadi itu adalah jenayah ya. Ataupun macam kita tahu perisian komputer. Contohnya awak nak guna satu perisian macam Animate CC ke, ataupun apa lagi awak selalu guna untuk edit-edit gambar ke, yang kalau awak nak dapat dia punya lebih lagi function ataupun efek dia lebih lagi, awak kena bayar. Tapi sebab awak tak nak bayar, awak cetak rompak dia ataupun awak crack ID dia untuk dapatkan fully use tanpa membayar hak cipta kepada si pembuat perisian ni. Okay, lepas tu kalau bahan bercetak pula, contoh macam okay, awak beli buku, contoh awak beli buku rujukan, lepas tu kawan awak ni tak mampu nak beli dan awak bagi dia photostat semua buku tu, lepas tu awak photostat kat orang lain. Okay, itu adalah melanggar hak cipta. Okay, jika awak didapati kesalahan, awak boleh dikenakan hukuman lah. Okay, Okey, kita akan masuk kepada yang seterusnya. Okey, kita akan membincangkan tentang implikasi sosial terhadap penggodaman dan cetak rompak perisian. Okey, yang pertama cikgu nak tanya, awak tahu tak maksud implikasi apa? Okey, implikasi itu adalah kesan yang diterima di sosial kita, di sekitar kita, di masyarakat kita sekiranya penggodaman dan cetak rompak perisian ni tidak dibendung. Okey, kesan ataupun kesan taklah negatif. So implikasi tu adalah perkara yang negatif yang terjadi. Okey, yang pertama adalah menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Okey, kenapa cikgu mention menjejaskan ekonomi kestabilan negara ni? Kerana macam kita tahu, bila contohlah cikgu bagi yang pasal CD cetak rompak tu. Okey, bila ada orang yang mencetak rompak atau menyalin semula drama-drama ataupun filem-filem tempatan yang mereka jual di tepi jalan ke, pasar-pasar ke, jadi hak cipta asli tidak diterima oleh mereka yang sepatutnya. Jadi mereka tidak mampu menyumbangkan dana kepada negara kita. Jadi kat situ akan menggoyahkan kestabilan ekonomi negara kita. Okey, yang kedua, wujud pengangguran dalam industri kreatif dan perisian. Kenapa cikgu cakap macam ni? Kerana sekiranya mereka membina perisian baharu, tapi senang-senang je penggodam ni nak godam, nak hackers, nak curi dia punya perisian, dia punya idea, dia punya sumber idea mereka, modal mereka untuk membangunkan salah satu aplikasi ke, perisian ke. Jadi bila dah godam, benda tu dah tak selamat. Jadi orang dah tak nak beli. Sebab dah ada yang crack punya, ada yang tidak perlu dibayar, tidak perlu dibeli. Jadi mereka ni akan menganggur, tak ada kerja. Sebab orang dah tak nak dia punya idea kreatif, tak nak dia punya perisian. Sebab
penggodam ataupun hackers ni dah ambil dah idea-idea mereka. So mereka tak ada kerja dan teruskan menganggur. Okay, seterusnya implikasi yang seterusnya akan disambung oleh rakan cikgu. Assalamualaikum murid-murid semua. Nama Cikgu Yusra. Jadi cikgu akan terus mengajar implikasi yang ketiga, iaitu hilangnya keyakinan pelabur kepada negara. Bagi kelancaran proses R&D, syarikat memerlukan pelaburan yang tinggi, terutamanya dari syarikat yang bermodal besar dari negara-negara maju. Jika aktiviti cetak rompak atau aktiviti penggodaman semakin berluasan di negara kita, sudah tentu pelabur tidak mahu melabur di negara kita. Kenapa pelabur tidak mahu melabur di negara kita? Sebabnya mereka memerlukan pelaburan yang tinggi, mereka perlu melabur yang banyak, tapi pulangannya sedikit sebabkan cetak rompak atau penggodaman yang berluasa. Mereka kerugilah, jadi mereka tidak yakinlah untuk melabur di negara kita. Kerana mereka merasakan bahawa negara kita ni tak menyediakan perlindungan yang mencukupi terhadap harta intelek dan juga keselamatan data. Jadi, oleh sebab itu, pelabur ni akan hilang keyakinan untuk melabur di negara kita. Kenapa cikgu cakap pengeluaran produk asli akan berkurang? Disebabkan pengeluaran cetak rompak yang terlalu berluasa, yang terlalu banyak di pasaran akan menjejaskan pengeluaran produk asli. Kenapa? Cetak rompak ni secara kita tahu, kita boleh dapatkan di pasar malam 3 CD RM10. So murah kan? So terdapatlah segelintir masyarakat yang support cetak rompak. Jadi pengeluaran produk asli ni akan terjejas. Jadi itu akan memberi kesan kepada pengeluaran produk asli. Disebabkan produk cetak rompak lebih mendapat permintaan yang tinggi berbanding dengan produk asli. Jadi produk asli ni terjejas. So pengeluaran dia tidak dapat dikeluarkan dengan lebih banyak, dengan lebih meluas. Implikasi yang kelima pula adalah cetak rompak mengancam industri kreatif dan perintian negara. Secara kita ketahui, cetak rompak ni boleh kita dapatkan dengan harga yang murah di pasar malam, uptown. Kadang tu kita beli 3 CD RM10. Jadi ia akan menjejaskan karya asli dan pengeluaran yang sah. Apabila cetak rompak semakin berluasa di negara kita, maka ia akan menjejaskan pengusaha-pengusaha dalam bidang tertentu, iaitu perfilman, video, lagu, penerbitan buku dan juga beberapa hasil kreatif yang lain. Secara tidak langsung ia akan menjejaskan pengusaha industri kreatif. Seterusnya, topik pembelajaran yang kedua yang kita akan pelajari pada hari ini adalah undang-undang cyber antara negara. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tanya awak semua, siapa tahu apa itu undang-undang cyber antara negara? Siapa betul hai? Cikgu pilih Cikgu pilih Ana. Okey, Ana sila baca slide di hadapan. Baiklah, terima kasih Ana kerana sudi baca slide di hadapan. Untuk memudahkan lagi kefahaman awak semua, cikgu akan beri contoh. Okey, contoh individu yang terlibat dengan cetak rompak dan individu yang terlibat dengan aktiviti pengodaman. Jadi kedua-dua individu ini didapati bersalah. Okey, jadi mereka akan dikenakan hukuman dan tindakan berdasarkan undang-undang cyber yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Contoh perkara ini berlaku di Malaysia. Jadi mereka ini akan dikenakan tindakan dan hukuman berdasarkan undang-undang cyber di Malaysia. Selain itu, untuk pengetahuan awak semua, Kerajaan Malaysia telah mengubah undang-undang jenayah cyber dengan memperkenalkan beberapa akta dalam undang-undang cyber. Seterusnya, kita akan pelajari apa akta-akta yang terdapat di bawah undang-undang jenayah cyber di Malaysia. Tapi sebelum itu, cikgu nak tanya apa akta-akta yang terdapat di bawah undang-undang jenayah cyber di Malaysia? Okey, cikgu pilih Abu. Abu, apa salah satu akta-akta jenayah cyber yang terdapat di Malaysia? Ya, betul. Sangat baik jawapan Abu. Terima kasih Abu. Seterusnya, cikgu nak tanya salah seorang lagi. Nak tanya siapa ni? Jeng. Ali. Sila nyatakan salah satu akta yang terdapat dalam undang-undang jenayah cyber di Malaysia. Ya, tepat sekali jawapan Ali. Terima kasih Ali. Jadi, cikgu akan menceritakan sedikit perkembangan akta-akta yang terdapat dalam Undang-Undang Jenayah Cyber di Malaysia. Pada peringkat awal, Malaysia telah memperkenalkan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tanda Tangan Digital 1997 dan Akta Teleperubatan 1997.
Kemudian, Akta Hak Cipta telah dipinda bagi memenuhi isu cyber melalui pindaan 1997. Sehubungan dengan itu, skop hak cipta juga diperluas iaitu penulis atau pencipta juga mempunyai hak eksklusif yang mengawal ciptaannya menurut World Intellectual Technology Property Ownership WWPO Copy Treaty 1996. Jadi, cikgu nak beritahu awak semua sehingga ke hari ini banyak akta yang telah digubal seiring dengan perkembangan semasa dunia. Jadi, cikgu nak beritahu awak semua pada tahun 1997 terdapat 4 akta, iaitu akta yang pertama, Akta Hak Cipta Pindaan. Yang kedua, Akta Teleperubatan. Yang ketiga, Akta Jenayah Komputer. Dan yang keempat, Akta Tanda Tangan Digital. Pada tahun 1998 pula terdapat 2 akta, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia. Yang kedua adalah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Pada tahun 2000 terdapat 1 akta, iaitu Akta Cakera Optik. Pada tahun 2006 pula Akta Perdagangan Elektronik. Seterusnya, pada tahun 2007 terdapat Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik. Dan yang terakhir, pada tahun 2010 terdapat Akta Perlindungan Data Peribadi. Kat sini cikgu nak beritahu pewujudan Akta bagi jenayah cyber merupakan satu cabaran bagi sesebuah negara. Kenapa cikgu beritahu macam tu? Baiklah, untuk menangani isu jenayah cyber yang berlaku di Malaysia ni, tidak ada organisasi, tidak ada agensi atau mana-mana pihak yang mampu mengekangnya secara bersendirian. Jadi, sebagai contoh, Malaysia boleh merujuk negara-negara yang lebih maju seperti Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat untuk menganalisis undang-undang bagi pendakwaan kes jenayah cyber yang semakin berluasa, yang semakin kompleks di Malaysia. Jadi kita boleh merujuk negara-negara yang cikgu nyatakan tadi untuk menangani isu jenayah cyber. Setakat ini sahaja pengajaran daripada cikgu. Cikgu harap awak semua dapat kekal fokus dan bersemangat dalam kelas. Pengajaran yang seterusnya akan disambungkan oleh rakan cikgu yang lain. Salam sejahtera semua. Seperti anda sedia maklum, nama saya Eden Michelle anak Doni. Jadi, pelajar di luar sana, pernahkah anda terfikir dan mempersoalkan berkaitan dengan adakah terdapat perbezaan undang-undang cyber antara negara? Jika anda pernah, jadi inilah segmen yang bakal dan akan saya terangkan berkenaan dengan perbezaan undang-undang cyber antara negara. So, jadi mari kita mulakan. Let's go. Baiklah pelajar di luar sana, sudahkah anda bersedia? Jika anda sudah bersedia, mari kita mulakan. Pewujudan akta bagi jenayah cyber merupakan satu cabaran bagi sesebuah negara. Bagi menangani isu jenayah cyber ini, tiada organisasi, agensi atau negara yang mampu mengekang dan mempertahankan negara daripada serangannya secara bersendirian. Mari kita lihat seperti negara membangun, iaitu negara kita sendiri, Malaysia. Malaysia boleh merujuk pengalaman daripada negara yang lebih maju. Sebagai contohnya, Australia, Amerika Syarikat dan juga United Kingdom. Malaysia boleh merujuk ketiga-tiga negara ini untuk menganalisis undang-undang bagi pendakwaan kes jenayah cyber yang semakin kompleks ini. Seterusnya, perbezaan undang-undang cyber antara negara tidaklah begitu ketara. Hal ini demikian kerana wujudnya usaha sama antara agensi kerajaan dengan agensi negara lain. Usaha sama ini bertujuan untuk menangani jenayah komputer yang merentas sempadan antarabangsa. Kemudian, pelaksanaan hukuman dan cara penguatkuasaan bergantung pada polisi pemerintahan sesebuah negara. Baiklah, mari kita lihat antara isu yang sering diketengahkan pada masa ini. Sebagai contohnya, isu yang pertama, isu-isu kebebasan bersuara. Kedua, kelucahan. Dan ketiga, fitnah. Sebenarnya terdapat pelbagai lagi isu-isu yang sering diketengahkan pada masa ini. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga isu ini merupakan isu yang hangat diperkatakan di seluruh negara. Bukan itu saja, undang-undang yang sedia ada ini juga memerlukan penambahbaikan terhadap jenayah seperti perjudian dalam talian, pornografi kanak-kanak, kecurian harta intelek, penipuan dan kecurian
identity. Selain itu, kebebasan dalam penggunaan internet di Malaysia tertakluk pada inisiatif yang disediakan oleh MSC Malaysia, iaitu perkara ketujuh, Bill of Guarantee, untuk memastikan tiada penapisan internet atau dalam kurungan no censorship of the internet. Namun begitu, perkara ini masih dikawal selia di bawah bidang kuasa kerajaan yang mengawal selia penggunaan internet demi memastikan keselamatan dan hak pengguna internet terlindung. Kemudian, kerajaan telah mewujudkan agensi-agensi seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan Cyber Security Malaysia yang diberikan tanggungjawab dan tugas untuk mengawal selia setiap aktiviti penggunaan internet yang boleh mengganggu keamanan negara dan perniagaan pelabur-pelabur asing. Baiklah pelajar-pelajar di luar sana, jadual ini menunjukkan perbezaan undang-undang cyber antara negara secara umum. Baiklah, mari kita lihat jadual ini. Kita dapat lihat terdapat 4 buah negara. Yang pertama, Amerika Syarikat. Kedua, China. Ketiga, Arab Saudi. Dan yang terakhir, negara kita sendiri iaitu Malaysia. Keempat-empat negara ini mempunyai penubuhan undang-undang cyber, iaitu di Amerika Syarikat terdapatnya Akta Jenayah Komputer 1986, Department of Justice. Manakala di China pula, terdapatnya 1997 Cyber Security Law of Public Security Bureau PSB yang bertanggungjawab untuk keselamatan dalam negara. Mari kita lihat Arab Saudi pula. Arab Saudi terdapatnya Anti-Cybercrime Law of Royal Decree No. M/70 of March 26, 2007. Dan yang terakhir di Malaysia. Malaysia sendiri mempunyai Akta Jenayah Komputer 1997, SKMM dan Cyber Security Malaysia. Baiklah. Mari kita fokus terhadap kawalan terhadap media sosial. Di Amerika Syarikat, tiada sekatan terhadap media sosial. Manakala China pula, China menyekat capaian kepada internet secara bebas, termasuk media sosial seperti Facebook, dengan mengadakan penapisan internet iaitu The Great Firewall of China. Di Arab Saudi pula, Arab Saudi menyekat capaian kepada internet secara bebas iaitu tidak membenarkan capaian kepada media sosial seperti Facebook. Manakala di Malaysia, Malaysia sama seperti di Amerika Syarikat iaitu tiada sekatan terhadap media sosial. Baiklah, isu seterusnya iaitu isu kebebasan bersuara. Di Amerika Syarikat ada kebebasan bersuara. Walau bagaimanapun, di China, Arab Saudi dan Malaysia, ketiga-tiga negara ini tiada kebebasan bersuara secara mutlak. Isu seterusnya iaitu isu kelucahan. Di Amerika Syarikat mempunyai kebebasan kecuali pornografi kanak-kanak. Dan bagi ketiga-tiga negara iaitu China, Arab Saudi dan Malaysia. Seterusnya, isu yang terakhir iaitu perjudian. Di Amerika Syarikat tidak menghalang kecuali perjudian haram di bawah Akta Penguatkuasaan Perjudian. Manakala China, Arab Saudi dan Malaysia, ketiga-tiga negara ini tidak dibenarkan. Baiklah, pelajar-pelajar di luar sana. Sebenarnya, perbezaan undang-undang cyber antara negara tidaklah begitu ketara. Walau bagaimanapun, perbezaan ini tetap ada. Kemudian, pelajar-pelajar di luar sana, pelajar boleh melayari laman web Department of Homeland Security dan perhatikan cara agensi ini menangangi isu cyber di Amerika Syarikat. Saya akan sediakan barcode ini untuk memudahkan pelajar di luar sana untuk menyaksikan bagaimana Amerika Syarikat menangangi isu cyber. Baiklah pelajar di luar sana, diharapkan ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat kepada anda. Tamat sudah di segmen saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Cikgu Husni. Saya akan meneruskan berkaitan dengan kerjaya yang berkaitan dengan bidang perkomputeran. Terdapat 4 bidang iaitu sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian, kedua sokongan maklumat dan perkhidmatan, ketiga pengatur caraan dan pembangunan perisian, dan keempat web dan komunikasi digital. Oleh itu, sesiapa saja yang mencuburi bidang ini, jangan risau, jangan takut. Terdapat banyak kerjaya yang anda boleh mohon dan anda cuburi. Ini adalah bidang besar. Di bawahnya terdapat anak-anaknya dalam bidang komputeran. Dalam bidang sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian, individu yang ingin mencuburi bidang ini perlulah mempunyai kepakaran dalam bidang rangkaian dan keselamatan komputer. Bukan itu saja, dalam bidang pengaturcaraan dan pembangunan perisian memerlukan pekerja yang mahir serta pakar dalam penggunaan aplikasi Java, programming, Net, Type1 dan Python. Bagi bidang web dan komunikasi digital, individu tersebut perlulah mempunyai kemahiran dalam JavaScript, HTML, PHP, Net, Python dan perisian dan perkerasan multimedia seperti Adobe Photoshop. Seterusnya ialah peranan dan tanggungjawab setiap bidang pengkomputeran, iaitu 4 bidang utama yang kita dalami, iaitu Bidang pertama ialah sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian. Apa peranan dia dan tanggungjawab dia? Antaranya ialah mengendalikan semua aspek keselamatan rangkaian. Contohnya, syarikat tertentu mengupah untuk menjaga maklumat dan laman web syarikat. Kedua ialah mensyorkan peningkatan keselamatan data. Maksud dia yang jaga data maklumat syarikat ataupun kerajaan. Ketiga, membangunkan dasar keselamatan. Seterusnya, bidang sokongan maklumat dan perkhidmatan. Peranan bidang ini ialah mengintegrasi pengurusan perniagaan dan analisis data. Yang kedua ialah menilai pelaksanaan sistem komputer. Ketiga, menyediakan sokongan pengkomputeran dan teknikal serta menyenggara sistem maklumat. Maklumat atau data perlulah disimpan sebagai rekod. Contohnya, sebuah syarikat ingin melabur saham. Jadi, dia perlu mengetahui data pelaburan. Nak mudah cerita, syarikat bla 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 nak ambil saham A. Jadi dia perlu tahu saham itu okey ke tidak. Dalam masa 3 tahun atau 10 tahun yang akan datang, saham ni boleh buat duit untuk kita ataupun tidak. Untung atau rugi. Itu pentingnya sokongan maklumat dan perkhidmatan. Kalau bidang pengaturcaraan dan pembangunan perisian, terdapat beberapa peranan dan tanggungjawab iaitu merancang, mereka bentuk, mengemaskini dan menguruskan perisian komputer dan sistem melalui pengaturcaraan dan pembangunan perisian. Cuba bagi tahu cikgu, bidang yang terakhir apa? Ada nak bagi tahu? Tak ada. Okey. Bidang terakhir ialah web dan komunikasi digital. Peranan dia membangunkan aplikasi berasaskan web, menulis kod, mengintegrasi sistem, menyediakan bantuan teknikal dan membangunkan media interaktif, produk digital dan multimedia. Contohnya, tempahan hotel. Tapi semuanya di hujung jari. Bagi mereka yang pandai dalam bidang ini, boleh membangunkan laman web sendiri yang lebih baik dan lebih cantik daripada sebelum ni. Oleh itu, setiap bidang utama ini mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri mengikut perkembangan teknologi semasa. Okey pelajar, cikgu harap semua faham apa yang cikgu terangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran bin Ruslan. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan tentang kerjaya bagi elemen utama. Terdapat 3 elemen yang menjadi komponen utama infrastruktur bagi produk dan perkhidmatan dalam sektor perindustrian masa kini, iaitu mudah alih, keselamatan data dan data raya dan kecerdasan perniagaan dan analistik. Mudah alih adalah penghasilan aplikasi dan kandungan mudah alih bagi peranti selain komputer. Mudah alih ini dicipta adalah untuk memudahkan manusia dalam melakukan setiap pekerjaan dan perkara yang melibatkan pendidikan maupun mengembangkan teknologi sekarang. Kerjaya dalam elemen ini ialah web developer. Web development adalah istilah yang luas dan meliputi segala-galanya berkaitan dengan pembinaan laman web dan semua infrastruktur yang berkaitannya.
Kerja ini boleh terdiri daripada membuat staf intranet untuk membina sistem pembayaran untuk jualan dalam talian. Kebanyakan pemaju web mempunyai kelayakan dan pengalaman dalam IT, tetapi anda juga boleh memulakan kerjaya sebagai pemaju web junior setelah tamat pengajian di universiti. Seterusnya ialah keselamatan data yang memerlukan kepakaran dalam bidang penyulitan, pengesahan, pengurusan sijil, infrastruktur, firewall dan anti-malware. Dalam komponen ini memerlukan penganalisis keselamatan data, pentadbir keselamatan, pentadbir keselamatan rangkaian dan pentadbir keselamatan sistem. Semua ini adalah kerjaya yang berkaitan dengan bidang pengkomputeran. Komponen ketiga ialah data raya iaitu big data dan kecerdasan perniagaan dan analistik, business intelligence dan analytics yang mempunyai menterjemah, menganalisis dan keupayaan untuk mengubah kuantiti data mentah yang besar ke bentuk maklumat. Oleh itu, komponen ini memerlukan pentafsir dalam mendapatkan data, menganalisis dan melaporkan data. Hal ini menunjukkan ketiga komponen ini adalah penting dalam bidang pengkomputeran, terutamanya bagi produk dan perkhidmatan dalam sektor perindustrian masa kini. Secara kesimpulannya, teknologi komputer merupakan satu teknologi yang sangat penting pada masa kini. Tidak dinafikan, teknologi komputer telah membantu manusia membuat sesuatu pekerjaan dengan lebih mudah dan lancar. Walau bagaimanapun, tidak dilupakan juga bahawa teknologi komputer juga dapat memberi impak yang negatif kepada kita. Impak negatif ini sangat bahaya kepada individu, masyarakat dan negara kerana ia boleh menjatuhkan sebuah negara. Sebagai contoh, aktiviti penggodaman terhadap laman web negara boleh membongkarkan rahsia kerajaan dan memudahkan pihak musuh untuk merosakkan sesebuah negara. Kesan perkembangan teknologi komputer boleh memberikan kesan yang positif dan negatif. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah mengambil serius tentang hal ini supaya perkara yang tidak diingini tidak akan berlaku. Kerajaan seharusnya memperketatkan lagi undang-undang dan hukuman yang berat diberikan terhadap pesalah cyber supaya mereka tidak mengulangi perkara yang sama di kemudian hari. Terima kasih.